A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Mudah-mudahan terbaik insya-Allah, dirahmati diberkati Allah. Insya-Allah. Dan di kesempatan ni Faris nak ucapkan selamat menyambut Rejab. Allahu Akbar. Dah datang Rejab. And tingkatkan ibadah tuan-tuan, sahabat-sahabat. Selamat berpuasa bagi mereka yang berpuasa di bulan Rejab ni. Yang satu Rejab ni sangat diwawarkan untuk berpuasa. Tak sempat, tak apa, esok puasa. And kalau tak sempat besok, tak mampu nak puasa, carilah mana-mana bulan Rejab untuk berpuasa. Jangan lepaskan tuan-tuan. And bulan Rejab ni bulan di mana Nabi berpuasa. Nabi peruntukkan masa untuk berpuasa. Allahu Akbar. Nak buat satu hari puasa, satu hari buka boleh. And nak lanjut kalau nak buat satu, nak buat terus, ada amalan buat 15 hari. Tak kisahlah, janji puasa, amalkan puasa. Banyakkan zikir. And mantapkan zikir kita. Perbanyakkan amal kita di sepanjang bulan Rejab. Ini pintu nak masuk ke Ramadan. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah terima segala amal ibadah kita. Yang penting buat ibadah. Yang penting hentikan segala maksiat yang kita buat. Umpat orang, kutuk orang, caci orang, hina orang. Allahu Akbar. Semua tu hentikan. InsyaAllah. Hidup ini banyak cabaran, banyak ujian dia. Jadi siapkan diri kita untuk berhadapan dengan segala kemungkinan. Jangan kita jadi asbab segala masalah tu berlaku. Tangan-tangan kita lah. Itu ayat Quran tu. Segala yang berlaku ni sebab tangan-tangan kita. Kita lah yang jadi punca sebab segala musibah itu berlaku. Jadi dekatlah diri dengan Allah SWT. Minta bantuan Allah, minta ihsan Allah, minta kasih sayang Allah. Allahu Akbar. Subhanallah. Di saat kamu sedang diuji, ingat Allah ada. Di saat kamu jatuh, ingat Allah ada. Di saat kamu rasa tak ada apa-apa, ingat Allah ada. Di saat kamu dikecewakan, ingat Allah ada. Di saat kamu bersedih, ingat Allah ada. So dalam hidup kita, Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Seperti tajuk kita hari ni. Dalam pantang, suami dia ceraikan. Nampak tak? Allahu Akbar. Kadang-kadang kita terlalu mencintai seseorang. Kemungkinan cinta kita tu, yang kita bagi kat orang tu, tak dapat seperti mana kita bagi kat orang tu. Orang kita cinta betul kat suami kita. Kita cinta betul kat isteri kita. Kadang-kadang cinta kita tak dapat. Tapi cintalah pada Rasulullah, cintalah pada Allah. InsyaAllah kamu akan dapat kenikmatan luar biasa. Pada waktu sama, cintalah pada suami. Tapi jangan sampai kamu cinta pada suami tapi terlupa nak cinta Nabi SAW. Cinta Nabi nak buat apa? Hidupkan amalan Nabi. Cinta Nabi buat apa? Ikut kata Nabi, ikut pesan Nabi, ikut wasiat Nabi. Itu cara dia. Bukan cinta di mulut, bukan cinta dengan kata-kata, bukan cinta dengan lafaz kata-kata. Cinta dengan perbanyakkan selawat. Jika benar kita kasih dan sayang Nabi SAW, perbanyakkan selawat. Allahu Akbar. Macam mana nak bina sebuah hubungan rumah tangga yang bahagia? Maka bina hubungan rumah tangga itu beralaskan, bersandarkan kasih dan cinta pada Allah dan Rasul. InsyaAllah bahagia kita. Kalau antara pasangan kita tak jaga solat, antara kita yang tak jaga amal, Quran tak mana pergi, Allahu Akbar, akan ada masalah berlaku. Akan ada banyak musibah, akan banyak bencana, akan ada badai menanda. Satu kita, terutama pasangan-pasangan yang nak kahwin ni, bina rumah tangga kamu berteraskan apa yang diperjuangkan Nabi SAW. Banyak orang bercerai, sahabat-sahabat. Banyak orang bercerai. Kadang-kadang kahwin 30 tahun pun bercerai. Dah 50 tahun dah pencen pun cerai. Dah bagus-bagus, dah pencen patut hidup bersama, habiskan masa, hari tua, suami isteri. Ada juga yang terperangkap. Allah Akbar dengan perempuan. Terutama lelaki lah, terperangkap. Lepas pencen ni pula menggatal lebih. Lepas pencen pula mengada-ngada pula. Allah Akbar. Isteri dah tak kuat, isteri dah tak macam orang muda lain. Allah. Ini kita. Sepatutnya lepas pencen ni kita bayar balik apa yang telah kita korbankan ketika kita berusaha untuk ketika kita berusaha masa kita kerja dulu. Anak-anak tengah nak naik, kita kerja siang malam, sampai kadang-kadang solat kita pun terlewat, lebih teruk, tergadai. Maka betulkan balik, qada balik masa pencen ni, betulkan balik bagi mereka yang pencen. Baiki balik. Ini tak pergi cari perempuan lain.
Kan, tengok benda-benda ngarut. Akhirnya rumah tangga hancur. Anak-anak dah besar-besar, dah menantu malu. Anak-anak dah menantu dah anak-anak. Dan anak-anak dah bercucu dah. Malu. Sebab bapak buat perangai. Allahu Akbar. Nampak tak? Ini saya kongsi cerita-cerita yang saya pernah handle, yang pernah datang kepada saya. Kan? Dah tua dah. Dah 62 dah. Setahun lagi cukup usia Nabi wafat. Tak, dia tak nampak meninggal tu. Dia nampak, kan, duit dia banyak. Kerja mati-mati dulu, duit ni banyak. Habiskan berfoya-foya. Dah umur 60 lebih, apa lagi nak labu-labu duit? Tu yang banyak terperangkap dengan skema. Kan, terperangkap. Dan 60 lebih, dah tak bayar lagi dah. Manfaatkan duit tu untuk satu yang boleh membahagiakan kamu di akhirat besok. Manfaatkan duit itu untuk mengisi ruang-ruang masa yang kamu telah gadaikan satu ketika dulu. Dengan teman anda, dengan suami anda, dengan isteri anda. Hidup berdua, enjoy your life. Kan, pergi masjid sama-sama, pergi kuliah sama-sama, dengar cerita sana ada ustaz tu datang, pergi. Dengar cerita ustaz tu datang, pergi. Dengar cerita Habib tu datang, pergi. Pergi berdua. Kan, nikmati hidup. Lepas pergi masjid, singgah kedai minum, relax. Nampak tak? Menikmati kehidupan yang kita pernah lalui masa bercinta dulu. Bezanya sekarang usia kita dah 60 lebih, 70 lebih. Nikmati. Sebab salah satu daripada kita akan pergi dulu. Kan, Allahu Akbar. Kita akan berpisah kat dunia. Mudah-mudahan kita bertemu di akhirat. Kan, untuk menjadi penghuni syurga Allah SWT. Jadi, untuk dapatkan syurga tu, kita menikmati dunia ni dengan beralaskan, bertilamkan, Allahu Akbar, apa yang telah ditinggalkan Nabi SAW. Kau tak, ini yang berlaku. Kan, bini tengah mengandung, skandal dengan perempuan lain. Allahu Akbar. Subhanallah. Bini pantang, dalam pantang, kita pula pantang tengok anak dara orang, pantang tengok janda orang. Kan? Pantang tengok dahi berkilat, pantang tengok orang senyum sikit, habis semua kita sapu. Allahu Akbar. Isi dalam pantang tu. Ini kisah benar, bukan ada-adakan cerita. Jadi kita yang dah berusia ni, dah masuk angka 50, 60, balik pada jalan agama. Kan? Sebab tidak ada jalan melainkan jalan agama saja yang kita akan selamat. Dunia ni, hiburan ni sekejap, nikmat dia sekejap. Allahu Akbar. Besok kita sakit, kan? Kita dah terbaring atas tilam kat katil hospital, tak ada siapa tengok. Orang perasan ni, jurawat-jurawat cakap, kau perasan tak pakcik yang kat katil ujung tu? Apa hal? Pasal apa? Kan? Yang pakcik Rahman tu ke? Ya. Kau nampak tak? Tak ada seorang pula buat dia. Aku nak tanya, malu pula. Kan takkan tak ada bini, takkan tak ada anak-anak, seorang tak lawat. Nak dekat 3 minggu duduk kat sini, seorang tak lawat. Nampak tak? Pasal masa sihat dulu buat perangai, anak bini ditinggalkan, cari janda sana, cari perempuan sana. Janda tak salah, kita yang salah. Nampak tak? Cari sana, cari sini. Allahu Akbar. Kan? Anak-anak dah bagus dah. Dah menantu dah. Dia cari perempuan lain juga. Sepatutnya inilah masa dia bawa bini dia, ziarah anak-anak, anak-anak ziarah dia, nikmati sebuah kehidupan yang selama ni kita struggle, tak dapat menikmati dengan baik. Allahu Akbar. Ramai terperangkap. Ramai yang terperangkap dengan nikmat dunia penghujung usia. Ni kita takut tuan-tuan. Jadi berhati-hatilah sahabat-sahabat. Kita ingat-ingatkan sesama lain ni. Jangan besok orang senyum kat kita sikit, kita dah goncang. Besok orang puji kita sikit, kita dah terkangkang. Jangan. Ingat Allah, jalan agama ni banyak cabaran dia. Jalan agama ni memang banyak sulit dia. Sebab Allah nak yang terbaik saja. Berada di sisi Rasulullah SAW. Yang benar-benar terbaik saja berada menjadi penghuni syurga Allah SWT. Kita nak masuk syurga, kita ada keinginan nak duduk di sisi Rasulullah SAW, maka kita jaga betul-betul amal kita. Maka datang Rejab ni, bulan penuh kemuliaan, bulan penuh keuntungan. Jadi manfaatkan. Kalau orang tak faham, dia anggap bulan ni biasa je. Yelah, hari Jumaat, hari Sabtu biasa macam minggu-minggu lepas. Tapi bagi yang orang yang faham, subhanallah, dia akan manfaatkan bulan ini sebaik mungkin. Baik kiri. Allahu Akbar. Belum tentu kita dapat masuk Ramadan ni. Jadi Rejab yang kita dapat masuk ni, hari yang pertama ni, jaga baik. Siapa yang tak sempat puasa, puasalah tuan-tuan. Jadikan bulan Rejab ni sebagai tempat latihan untuk sebelum kita bertemu dengan Ramadan kalau Allah izinkan. Mantapkan amalan kita, InsyaAllah. Tutup dan kunci mulut kita tuan-tuan daripada bercakap hal orang. Asyik umpat, tutup. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Satu kerugian besar, hidup yang sependek ini, yang sebentar ini, kita nak korbankan untuk dunia. Sepatutnya kita korbankan untuk akhirat kita. Syawal nak apa Syawal? Minta Kak Malana, ketuk cermin Kak Malana.
Faham ke faham sahabat? Kehidupan ni sangat sekejap. Besok lusa mati. Besok orang angkat jenazah kita, Allah Akbar, kawan keluarga pun tak datang. Sebab benci. Sebab tak suka. Macam cerita tadi kat hospital tadi kan, tak ada siapa lawat, tak ada siapa ziarah. Kawan pun tak datang, saudara mara pun tak datang. Allah, kat dunia pun orang dah buang kita. Allah Akbar. Subhanallah. Ada soalan? Kita soalan? Daripada Brother Aziman di TikTok, Pak Riz, macam mana nak handle masalah terpaksa bekerja jauh dari isteri? Selalu je ada yang tak kena dari saya. Dia macam ni sahabat. Satu, dengan Allah ni banyak minta. Banyak minta. Sebab Allah yang minta, kita minta. Kan? Allah minta, kita minta dia. Hebat kan hubungan kita, hablum minallah ni. Hubungan makhluk dengan Allah. Allah minta, kita minta pada dia. Jadi apa hajat kamu? Kita hidup ni berhajat. Allah tak berhajat dengan kita, tapi kita berhajat dengan Allah SWT. Allah tak minta apa-apa pada kita. Kita minta segala-galanya pada Allah. Kita minta sihat, kita minta rezeki, dan kita minta kehidupan yang baik. Jadi mintalah pada Allah. Kamu nak rumah tangga macam mana? Halangan sekarang kamu tinggal jauh. Kamu PJJ. Jawatan kamu tak ada di tempat yang ada kat rumah anda, contohnya kat negeri anda. Mintalah pada Allah. Semoga Allah permudahkan segala urusan. Ya Allah, aku tinggal jauh daripada isteri aku. Sepatutnya dengan usia macam ni, ya Allah, aku pimpin isteri aku. Yalah, kehidupan hari ni banyak PJJ. Kan? Kehidupan hari ni banyak PJJ kan? Pendidikan jarak jauh, pekerjaan jarak jauh. Banyak. Kan? Saya bawa satu kes datang. Kan? Dia kerja dengan isteri jarak jauh. Isteri kerja tempat lain, dia kerja tempat lain. Seminggu sekali balik, kadang-kadang tak sempat, 2 minggu sekali. Kan? Kalau terlalu sibuk, sebulan sekali. Dapat tahu, kan? Isteri dah ada skandal dengan lelaki lain. Allahu Akbar. Nampak? Kecewa dia. Sedangkan dia adalah seorang lelaki yang bertanggungjawab. Dia seorang lelaki yang sangat baik. Dia menjalankan tanggungjawab dia sebagai seorang suami. Tapi isteri, bila tinggal jauh, entah mana jantan tak guna, jantan bangsat mana, suami orang, isteri orang pun dia sembak. Isteri orang pun dia bukan kira. Ni zaman sekarang. Zaman penuh dengan kekejaman, kezaliman. Akhir zaman. Kita tengoklah news. Tengoklah cerita sekarang. Bukan-bukan ni. Budak kecil kena rogol, kena liwat, kena bunuh. Bapa, mak, adik-beradik. Ini sekarang bercinta tak putus, bunuh. Mengandung, bunuh. Allah Akbar. Ini lebih zaman. Nampak tak Jadi dia rasa kecewa. Tapi dia sayang bini lagi. Dia tahu tu bini dia ada lelaki lain. Satu hari dia dapat tahu. Dia cerita dia balik. Isteri dia pindah tambah lain. Tak bagi tahu dia. Dia datang rumah tu tak ada orang. Kemudian dia kontak sana, kontak sini, tak dapat. Kontak isteri pun tak jawab. Kan? Dia balik. Dia minta jasa baikkan kawan dia. Kan? Cek ke tempat kerja isteri dia. Kan? Cuba intai isteri dia kerja, tinggal kat mana. Tadi call kau nak cakap dengan Azrul lah, okey lah. Kan? Dia intai-intai. Suruh kawan-kawan intai. Rupanya isteri dia tinggal dengan rumah seorang orang lelaki. Sedangkan dia dah kahwin. Nampak tak? Itu pun dia sayang lagi suami isteri dia. Nampak dunia hari ni punya pelik bin ajaib. Jadi kalau kita takut semua benda ni pelik-pelik berlaku, sebab hari ini berzaman orang dah tak kisah isteri orang ke tak. Gembat je. Kita kat pejabat tengok. Saya minta maaf lah, kena tu terang. Kita kat pejabat tengok. Ada adab tak kita dengan bini orang? Ada adab tak kita dengan suami orang? Tak ada adab. Member tepuk tampar, bergurau macam tak ada iman. Minta maaf lah, kadang-kadang kita pergi kat kedai makan, duduk 6-7 orang, 5-6 orang duduk kat kedai meja bulat atau meja makan bergurau. Kadang saya tengok je. Tentu kat situ ada bini orang, tentu ada suami orang. Kalau anak tengok tak malu ke? Kita sebagai seorang suami, kita sebagai seorang isteri, kadang-kadang bercucu lah, bergurau macam tak ingat dosa pahala. Minta maaf lah. Kan? Subhanallah, hukum adalah hukum. Tak boleh nak kompromi. Benda boleh, tak boleh. Ini bukan boleh tolak ansur. Kan? Kita ni bangsa Melayu ni, kita semua tolak ansur. Sampai akhir tanah pun tak ada. Tapi bab hukum tak boleh tolak ansur. Benda yang haram-haram lah, yang boleh lah. Kan? Allahu Akbar. Kita kalau boleh nak minta tolong orang membolehkan. Ustaz boleh tak Ustaz? Boleh kan Ustaz? Boleh kan? Kita kalau boleh, kita nak minta Ustaz bolehkan apa yang kita nak buat. Kan? Allahu Akbar. Hari ni banyak orang, ya, hari ni zaman pelik lah, zaman pelik. Zaman yang sangat pelik. Manusia melakukan maksiat, dah tak ada rasa malu, dah tak rasa segan. Nampak tak? Saya minta maaf tau. Minta maaf, nak cakap itu terang. Supaya kita faham. Anda ikut live saya ni, kalau terasa saya minta maaf. Dan perasaan anda itu mungkin tak sepenting hukum yang awal letakkan. Dan ulama-ulama telah buat kajian, analisis dan sebagainya. Imam Syafi'i contohnya. Inilah jawapan ni.
yang kita perlu lalui, rentasi. Boleh-boleh, tak boleh nak macam mana? Kan? Kita tak boleh open minded sangat. Kan? Benarkan isteri kita tumpang lelaki lain. Kawan kita, tak boleh. Yang boleh-boleh, yang tak boleh. Last sekali ada skandal. Ini pun ada berlaku tak? Kan? Allahu Akbar. Dia kerja selalu outstation. Jadi dia pesan lah kawan dia tolong ambil isteri dia buat bagi kerja. Last sekali tolong ambil terus tuan-tuan, ambil terus. Jadi insya-Allah dalam seminggu 2 ni saya akan ada satu live khas di waktu malam untuk bicara benda ni. Berdasarkan soalan-soalan terlalu banyak hantar kat kita kan, WhatsApp ni banyak kan, yang hantar PM, DM banyak kan, yang kadang-kadang saya tak sempat nak jawab. WhatsApp ni banyak. Jadi saya akan buat satu live bicara satu tajuk yang besar. Kita detailkan soalan tu yang ditanya pada kita akan bicara pada malam tu. Kita akan buat tuan-tuan. Ni isu rumah tangga memang besar kan. Inilah punca kenapa negara kita dalam keadaan tak stabil. Bukan soal politik 100%. Soal institusi keluarga tak diuruskan dengan baik. Kita lahirkan kan watak-watak manusia yang jauh dengan Allah. Kita lahirkan engineer, doktor, pensyarah, saintis, ahli farmasis yang jauh pada Allah. Maka lingkar pukang ekonomi negara. Orang tak takut lagi pada azab Allah. Maka rasuah, pecah manah tak ada masalah. Kan? Skema hidup macam bapak di negara. Tipu sana tipu sini tapi boleh buka lagi syarikat lain, buka lagi syarikat lain. Tipu. Dan orang Melayu paling banyak tipu, kena tipu. Kan? Allahu Akbar. Undang-undang ada tapi tak bermanfaat. Undang-undang wujud tapi macam tak ada. Kan? Allahu Akbar. Jadi kita nak ingatkan semua orang, usia kita makin bertambah, matang sikit berfikir. Usia kita makin bertambah, bukan maksiat yang kita kejar. Usia kita makin bertambah, bukan sayang perempuan yang kita tinggal, yang kita kejar, sayang Allah yang kita kejar. Nampak tak? Ini dah pencen, dah bersara, dah nak pencen dah, buat pengangai. Kena tangkap kaluan. Jadi orang yang tinggal jauh ni, tuan-tuan, yang tinggal jauh-jauh ni, minta pada Allah lah. Ya Allah, kan, bagilah aku satu ruang dan peluang yang membolehkan aku dekat dengan isteri aku. Sebab zaman hari ini zaman bahaya tuan-tuan. Melainkan kerja kita memang tak boleh buat apa-apa. Kan? Jumpa Kak Mardiana. Kan? Hari ini zaman yang sangat sulit tuan-tuan. Orang kita percaya kadang-kadang langsung tak dipercaya. Allah Akbar. Takut ni. Satu, formula saya ni, saya nak bagi pada tuan-tuan perempuan. Saya pernah bagi berulang kali. Dekat dengan Allah dan minta bantuan Allah. Ya Allah, hadirkan orang baik-baik dalam kehidupan aku dan keluarga aku. InsyaAllah. Kan? Isteri kita tuan-tuan terdedah dengan 1001 mata yang memandang dengan nafsunya, dengan emosinya, dengan perasaannya. Nampak tak? Allah Akbar. Hari ni orang naik lift dah sama-sama kan tuan-tuan, naik lift kan. Nak macam mana nak buat? Takkan nak buat lift khas untuk perempuan atau lelaki, payah kan. Bangunan nak berbanyak lift nak buat. Jadi akhirnya masuk lift sama-sama ramai-ramai. Ada orang perasaannya Allah Akbar tak ada iman. Hari ini kita terdedah dengan 1001 kemungkinan. Isteri kita, anak-anak perempuan kita, adik-beradik perempuan kita, Allah Akbar. Jadi kita ni jadi lelaki yang bertanggungjawab. Mudah-mudahan anak bini kita, kaum keluarga kita bertemu dengan orang-orang yang bertanggungjawab. InsyaAllah. Kita jaga iman kita. Mudah-mudahan keluarga kita juga dijaga oleh Allah SWT. Dipelihara oleh Allah SWT. Dan Allah Akbar. Subhanallah. Bila Allah jaga kita, InsyaAllah berjayalah hidup kita, InsyaAllah. Bila Allah dah jaga kita, Allah dah pandang dan muliakan kita, InsyaAllah. Soalan lagi, soalan. Daripada TikTok bunga, macam mana nak hadap suami yang suka berskandal? Sebab tu awal-awal yang anak-anak muda kita ni, yang perempuan baik dan lelaki, kenallah karakter pasangan anda. Kalau anda tak kenal karakter pasangan anda, itu yang jadi musibah dalam perjalanan perkahwinan. Nak kau masa zaman sekolah, bukan tanya soalan ni lah. Kadang-kadang ingat tak, masa zaman sekolah nak cari lelaki yang apa? Yang paling glamour. Yang paling banyak orang minat tu, dan kau nak challenge diri kau supaya kau dimiliki oleh lelaki yang paling glamour kat sekolah. Ini semua benda-benda bodoh lah. Carilah orang yang boleh pimpin kita. Carilah orang yang boleh pimpin hidup kita. Kalau yang perempuan dah, kan? Sebab bila kamu kenal karakter pasangan anda, insya-Allah pasangan anda, hidup anda lebih bahagia. Sebab itu tuan-tuan, saya nak bagi jawapan ni mudah dia. Perasan tak? Hari ini kita zuhur, besok kena zuhur tak? Kena? Hari ini kita subuh, besok kena subuh tak? Subuh? Semalam pun subuh. Jadi iman kena berbarui setiap masa. Sebab Nabi kata,
manusia akhir zaman ni, dia punya iman ada pasang surut. Itu yang kita takut. Maka bila kita berkahwin, setiap masa kita kena memperbarui kasih sayang kita. Dengan cara macam mana? Sebab tu pelukan kita tu mesti bersama dengan bisikan. Bila kita hemat dengan suami, kita kena hemat bersama dengan kasih sayang Allah. Ya Allah, aku beri yang terbaik untuk suami aku. Redalah hubungan, redalah pada apa yang aku buat, ya Allah. Selamatkan hubungan kami. Ramai orang tak doa di saat dia bahagia. Ramai orang terlupa nak doa di saat dia tengok suami dia baik. Kamu tahu tak? Dan kamu pasti tahu kan, orang baik jadi pandangan orang lain. Kalau isteri suami kamu baik, ramai orang suka pada suami yang baik. Sebab hari ini lelaki yang baik dekat banyak. Kena pula suami kita memang beramah, mudah mesra, kat pejabat mudah sapa orang. Tapi dia kat rumah tangga kita, dalam hubungan kita suami isteri, dia seorang yang sangat baik. Nampak tak? Oleh kerana dia baik dan tak ada masalah berlaku, kita lupa nak doa. Kita lupa nak minta bantuan Allah. Kita lupa nak minta kasih sayang Allah, perlindungan dari Allah SWT. Nampak tak? Itu yang masalah kita tu. Allahu Akbar. Jadi lelaki yang baik kat pejabat, awalnya orang tengok, orang suka kan. Itu yang berlaku skandal akhirnya. Lelaki kita kalah lah sekali. Nampak? Minta bantuan Allah. Dan bila kita ada suami yang suka senda cari perempuan lain. Sebab kehidupan dia ni, orang macam ni kan, hidup dia tak pernah puas. Orang bodoh je dekat dengan lelaki yang penuh dengan skandal. Pasal apa? Kalau bini dia boleh tinggalkan, kau yang bodoh, bila-bila masa dia boleh tinggalkan. Nampak tak? Bahasa ni dia jatuh pada ramai orang. Kan? Live ni kongsi lah. Supaya orang yang cantik-cantik, yang bergaya, yang buntut montok, kan? Oh, gaya jalan, suami orang kau kejau. Bodoh. Pasal apa bodoh ni Pak Riz? Kalau isteri dia sendiri yang satu ketika bentuk badan ni macam badan kau sekarang, dia boleh tinggalkan, engkau rasa badan kau ni boleh bertahan ke? Engkau punya cantik boleh bertahan ke? Montok engkau boleh tahan ke? Macam nak gila engkau hidup berbekalkan suplemen dan ubat untuk kekalkan engkau muda. Bodoh tau. Faham tak? Semata-mata engkau takut suami engkau cari perempuan lain, seperti mana dulu engkau gampas dia daripada perempuan lain. Nampak tak? Hidup engkau penuh dengan ketakutan, kebimbangan, kerisauan, kegelisahan. Faham ke faham? Jadi orang perempuan kena bijak. Pesan anak-anak, terbuka sikit pesan. Mak tak suka kan kau macam ni. Ingat pesan Nabi, ingat nasihat Nabi. Mak bapak kena ada ilmu, baru senang nak tarbiyah anak-anak. Mak bapak tak ada ilmu, tak mampu tarbiyah. Kan? Dah lah tak ada ilmu, tak mampu tarbiyah. Kan? Allahu Akbar. Hidup banyak mengumpat, banyak mengata, banyak mengutuk. Ini dia punya ingatan keras. Jangan mengumpat hal rumah tangga orang, sebab rumah tangga kau bila-bila boleh rosak. Jangan bawa cerita kisah orang kena tangkap kaluat, tangkap basah. Macam kau punya keluarga bagus sangat, besok lusa anak kau besok kena tangkap basah. Faham? Jangan seronok nak sebarkan cerita orang, besok cerita dalam kain kau, kain anak-anak kau besok terbongkar, tersingkap, terlucut. Baru kau nak tak muka kat mana? Faham? Jadi jangan sibuk nak bawa cerita hal orang. Tutup aib orang, Allah akan tutup aib engkau. Engkau tutup aib orang, engkau takkan ada aib kat hidup ni, insya-Allah. Faham tak? Jadi suami yang banyak skandal ni, pertama, engkau dekat dengan Allah. Engkau jaga tahajud 40 hari, jangan tinggal, insya-Allah. Engkau jaga tahajud, ya Allah, muliakan suami aku, berikan dia hidayah. Ya Allah, samakan suami aku. Ya Allah, minta, jangan putus asa. Hidup ini tuan-tuan, kalau kamu nak samakan rumah tangga kamu, jangan pernah ada rasa kecewa, lelah, penat, letih. Pergi mampus apa kata orang, fokus pada perjuangan kamu. Bila kamu jaga hubungan kamu dengan Allah, hablum minallah, dengan baik, jaga tahajud lagi tahajud, Allah akan hadirkan satu perasaan untuk terus atau tidak. Allah tahu. Kau buat je kerja kau, insya-Allah Allah tahu apa kerja Allah nak bagi. Kan? Kau hamba yang disayang, dia pasti tolong kau. Confirm. Bila kau jaga tahajud, kau jaga solat 5 waktu, kau baca Quran, kau jaga zikir, kau jadi orang yang Allah sayang. Kau tahu tak bila Allah sayang kau, Allah akan buat apa? Allah akan bantu kau. Allah hadirkan satu perasaan. Nampak tak? Allah akan titip perasaan kasih pada suami kau, pada engkau, tengok engkau, rasa cinta. Ini benda kan, orang perempuan terpaksa bermakeup tebal-tebal kan, kadang-kadang sekali pandang macam lang sui. 2 kali pandang memang sui. Faham tak? Nak makeup tebal-tebal, nak beli hati suami. Allahu Akbar. Engkau kayakan wajah kau dengan air semayang. Kan? Wahai Allah, kan? Berilah sinar pada wajah aku, kan? Dalam tatapan, dalam pandangan suami aku, insya-Allah. Kau tengok. Tapi janganlah kau dengan seleki, tarik mata seleki, gigi kuning, Allahu Akbar, subhanallah, bau ketiak hapak, baju pun 3-4 hari tak tukar. Itu bukan suami kau lari. Hantu pun tak akan duduk sebelah kau. Faham tak? Kan? Jemalang pun lari. Faham ke faham? Kan? Sederhana,
penampilan. Tak payah nak pergi maskari pub, tak payah. Kan? Ya Allah, ambil air sembahyang setiap masa. Ya Allah, mudah-mudahan wuduk ini, air wuduk ini, ya Allah, menjadi sebab suami aku suka menatap wajahku. InsyaAllah. Bukankah air wuduk itu menjadi penanda aras kenalnya Rasulullah kepada kita? Kalau Rasulullah kenal kita asbab wuduk, maka jadikan ini juga asbab untuk kita kuatkan ikatan rumah tangga kita. Suami kita pandang kita, dia tertarik, dia rasa cinta, dia rasa sayang kat kita. Nampak tak? Wuduk. Jaga wuduk. Satu ulama pesan apa? Jaga wuduk 24 jam. Jaga wuduk setiap masa. Ada orang fikir, dia fikir singkat, wuduk tu untuk solat. Tak betul. Wuduk ni setiap masa, tuan-tuan. Allahu Akbar. Wuduk ni kena ambil setiap masa. Berwuduklah kamu setiap masa. Bermakna apa? Kita dalam keadaan berwuduk setiap masa. Itu maksud dia. Kenapa Pak Riz? Sebab engkau tahu tu engkau mati pukul berapa lah? Engkau tahu tak engkau mati bila? Jadi biarlah kita mati dalam keadaan berwuduk. Biarlah kita mati dalam keadaan bersih. Bila kita berwuduk, kita sebenarnya dalam keadaan bersih. Sebersih-bersihnya. Kan? Bukan terletak pada pakaian kita cantik dan tidak. Malaikat maut peduli apa engkau pakai cantik-cantik. Faham tak? Berwuduk, insya-Allah kau selamat. Jadi pada isteri yang risau suami yang penuh konflik, penuh dengan skandal, dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, kan, kamu jaga amalan kamu. Kan? Kemudian kamu himat pada suami kamu yang terbaik. Walaupun dibalas dengan tai, dia balas dengan perkara yang menguris perasaan kita, buat yang terbaik sebab Allah akan bagi anda satu jalan yang lebih baik. Dan insya-Allah, percayalah, yakinlah. And jangan fikir apa kata orang. Kalau aku tinggalkan suami macam tu. Kau jangan buat keputusan sebab kau dengar kata macam tu. Hubungan rumah tangga kau mesti lingkupnya, mesti jahanam. Orang macam tu kau tinggalkan. Dengar, aku nak pesan betul-betul ni. Ada masalah rumah tangga. Pergi pejabat, orang tengok monyok, tengok mata bengkak-bengkak, mesti orang tanya punya. Kau pun cerita. Bila kau cerita, hari pertama, kedua, ketiga, sebulan, 2 bulan, 3, 4 bulan, nanti akan keluar statement. Daripada mana-mana kawan kau yang konon-kononnya prihatin, kalau aku lah tempat engkau Minah, kalau aku tempat engkau Sally, kalau aku lah tempat engkau Liza, aku tinggalkan jantan tak guna tu. Apa kau terbuat? Pertama sekali, ini pesan saya. Pertama sekali, kau tinggalkan budak perempuan yang cakap, keluarkan statement, kau tinggalkan dia perlahan. Sebab dia jadi punca, kau besok rosak. Nampak? Jadi engkau tinggalkan dia, engkau dekat dengan Allah. Bantuan Allah akan sampai. Allah akan hadir kat orang baik. Macam ni lah, Liza. And akak tengok engkau ni banyak cerita dengan orang, kau stop cerita kat orang. Lagi banyak engkau cerita kat orang, engkau jauh dengan Allah. Bantuan Allah tak akan sampai. Takkan ada mana-mana kawan kau dalam office ni yang dapat selesaikan masalah engkau. Engkau saja boleh selesaikan masalah engkau. Jadi kakak cadangkan, engkau jaga amal, engkau jaga solat. Kak saya memang jaga solat. Aku sepak akan meninggal kau. Aku nasihat kau tak nak dengar. Orang cakap bukan-bukan kau dengar. Macam tu kan? Kan? Engkau jaga solat, engkau jaga amal. Berhenti cerita hal suami kau. InsyaAllah Allah akan bantu kau. InsyaAllah. Kalaupun akhirnya berlaku pisahan, ia berlaku dalam keadaan kau tenang. Tak sama orang berpisah dalam keadaan sedih, dia tak boleh move on, suami ceraikan dia. Ceraikan saya. Betul-betul suami ceraikan dia, tak boleh move on. Dia rasa terumbang ambing. Kemudian nanti dia nak berpaut, dia cari orang lain pula. Berpaut pada orang salah. Berpaut pada ranting yang rapuh. Mudah patah. Habis. Satu orang kahwin kali kedua, kali tiga, dia gagal. Nampak tak Jadi bila kita buat satu keputusan, ia datang dalam keadaan hati kita benar-benar tenang. Dan tenang itu hanya didapat melalui hubungan kamu dengan Allah SWT. Percayalah. Wallahualam. Next. Daripada TikTok Annual 1, kalau kita lawat kubur mak kita, baca apa yang bagus? Kau sekarkan mak kau Al-Fatihah. Banyaklah Nabi pesan. Dan bagi salam pada seluruh ahli kubur, jangan pada mak kita seorang saja. Assalamualaikum ya ahli kubur, contohnya. Kan? Kemudian bacalah. Kan? Dia ada beberapa bacaan, antaranya yang kita mudah nak baca surah Al-Fatihah. Sedekahkan pada mak kita surah Al-Fatihah. Kemudian jangan lupa sedekah surah Al-Fatihah untuk semua ahli kubur dalam kawasan tersebut. InsyaAllah. Kan? Ada banyak teknik, ada banyak. Kan? Antaranya surah Al-Fatihah. Itu paling mudah. Baca surah Al-Fatihah. InsyaAllah. Kan? Mudah-mudahan kan? Setiap apa yang kita baca kan? Sampai pada ahli keluarga kita, insyaAllah. Dan kalau kita adalah anak, kan, bukan sekadar ziarah, kan, sahabat. Ziarah itu berlaku sesekali. Buat amalan, kerana amalan-amalan kamu itu akan selamatkan mak kamu dalam kubur. Itu lebih besar, tuan-tuan. Itu lebih besar. Kan? Ziarah kat kampung. Berapa kali kau boleh balik kat kampung?
Tapi dengan kehidupan harian kamu, setiap amalan kamu, jumhur ulama bersetuju bahawa setiap amalan kamu, setiap amalan kita, tak perlu niat pun akan sampai pada mak bapak kita. Dan ingat baik-baik, mak ayah kita dalam kubur memang benar-benar perlukan segala amalan baik kita. Memang benar-benar perlukan. Jaga amalan kamu. And kalau nak niat, ya Allah, aku sedekah ni, aku niatkan untuk mak ayahku. Itu pun terbaik. And perbuatan ini boleh berjalan setiap masa. And Allah Akbar, subhanallah. Wallahu a'lam. Ada soalan seterusnya? Daripada Mrs. Ranasari di TikTok, Pak Riz, soalan. Macam mana bila adik-beradik berpecah belah sampai berbulan, bertahun tak bercakap? Orang yang tahu orang yang diberi kefahaman agama, Allahumma faqihu fid din. Allah bagi kefahaman agama, dia tak akan putus silaturahim. Sebab memutus silaturahim dosa besar. Memutus silaturahim terutamanya adik-beradik dosanya besar. Besar dosa itu tuan-tuan. Nabi tak pandang tau. Kalau kamu bercita-cita, ada impian mengharapkan dapat letak duduk di posisi dekat dengan Nabi ketika berada di Telaga Kausar, maka jangan ambil mudah tentang silaturahim, terutamanya adik-beradik. Jadi kalau kita dah putus silaturahim, dah tak bertegur sapa, kita yang faham, tegur mereka. Ketepikan soal ego, ketepikan soal marah, ketepikan soal dendam. Semua itu merugikan kamu. Kamu dendam 10 tahun, duduk dalam kubur. Berapa lama? Di akhirat lebih lama, ribuan tahun di akhirat besok. Kerana dendam 10 tahun, dendam 5 tahun, kamu seksa sengsara di akhirat. Belum cerita dalam neraka yang lebih lama. Nampak tak? Yang dicelupkan sebelum ke syurga Allah, itu lebih lama. Jadi berbaloi ke? Bijak ke? Sebab tu ikut sifat Nabi. Apa sifat Nabi? Fatana, amanah, sidik, tabligh. Fatana, bijaksana sikit boleh tak? Jadi orang bijaksana. Kenapa nak ikut amarah? Aku tak kisahlah. Nak jadi apa, jadilah. Kan? Aku dah tak mengaku dia sebagai adik. Pergi mampus dengan dia. Aku tak nak tahu pasal dia lagi. Kau jangan sesekali ada siapa-siapa nak sampaikan cerita dia pada aku. Aku tak mengaku. Ya, masa kau kuat, masa kau sihat. Kan? Engkau hidup berapa tahun? Selepas kau lafazkan kata-kata tu, engkau boleh hidup 20 tahun lagi. 20 tahun kebodohan kau tu menyeksakan kau dalam kubur dan menyeksakan kau di alam akhirat yang lebih jauh, lebih dahsyat, lebih lama di neraka nanti. Nampak tak? Fatana, bijaksana sikit. Untuk apa nak amarah? Untuk apa nak dendam? Dia cakap macam-macam tentang kau, biar dia cakap. Aku tetap anggap dia sebagai adik aku. Dia kutuk kau macam-macam tau. Bodoh kau sebagai kakak. Engkau biar dia aib engkau, suami engkau, anak-anak kau semua dia aibkan. Dia ada hak untuk aibkan aku. Aku ampunkan dosa dia dan aku tidak akan putuskan silaturahim dengan aku. Dia tetap adik aku. Aku jumpa, aku tegur. Aku jumpa, aku bagi salam. Dan dia tak jawab salam aku, dia benci aku, itu hak dia. Tapi aku tidak akan putuskan silaturahim. Pasal apa? Sebab dia faham agama. Dia faham tentang perjalanan yang sangat-sangat jauh, yang penuh lelah dan letih. Bermula di alam barzah, nanti bersambut di alam akhirat. Kemudiannya kalau tak lepas, neraka. Lebih lama, ratus ribu tahun. Malah ada orang jutaan tahun. Kau rasa apa? Jangan menambahkan lagi koleksi dosa kita. Jangan tambahkan lagi koleksi dosa kita. Faham ke faham? Allahu Akbar, subhanallah. Wallahu a'lam. Next. Kita mengaku kalah aja, tak apa. Kalah dunia, menang akhirat kan lebih bagus daripada kau menang dunia, kalah ke akhirat. Akhirat tu kalau satu hari tak apa. Faham tak? Kau hidup 40 tahun, kau hidup 50 tahun. Allahu Akbar. Bermula dari peristiwa kau benci orang, kau putus silaturahim tu, sampai kau mati ada 30 tahun. 30 tahun tak berbaloi, kau nak hadap alam barzah yang berpuluh-puluh tahun lagi. Kan? Tak berapa lama lagi alam barzah sebelum tiupan sangkakala. Kan? Untuk manusia dibangkitkan balik di padang akhirat, di padang mahsyar, di akhirat besok. Lagi lama tuan-tuan, bukan 1-2 hari, bukan 9-2. Lama tuan-tuan. Kan? Kamu bangkit dengan bekal kamu, kamu bangkit dengan amalan kamu, kamu bangkit dengan apa yang telah kamu lakukan kat dunia. Kan? Adakah kamu nanti akan selamat? Jadilah orang fatanah. Allah bagi kamu amanah. Untuk apa amanah yang Allah bagi? Amanah kita apa? Paling utama apa? Beribadah pada dia. Engkau putus silaturahim, ibadah ke tu? Engkau benci orang, ibadah ke tu? Engkau dendam orang, ibadah ke tu? Engkau sebarkan cerita orang, ibadah ke tu? Nampak tak? Engkau memuliakan diri engkau. Wah, ibadah ke tu? Kan? Allah Akbar. Kita tidak dicipta melainkan untuk sujud pada Allah, untuk sembah dia. Jadi sujud tu maksudnya beribadah pada dia.
mentauhidkan dia, tidak langgar perintah dia, taat pada dia, taat pada Rasulullah. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Next. Daripada Cik Puan Intan Arul Ashraf. Salam Pak Haris. Saya boleh memaafkan tapi tak boleh nak berbuat baik kat mereka. Boleh ke macam tu? Dia macam ni puan, macam ni. Jangan keluarkan status tak boleh buat baik. Buat baik pada semua orang. Buat baik, doa pun baik. Ya Allah, aku ampunkan dosa dia. Itu dah perbuatan baik tu. Mengampunkan dosa orang, itulah perbuatan yang paling susah nak buat. Bersangka baik dengan orang itu perbuatan paling susah nak buat. Tapi jalan ke syurga itu terbentang luas. Kita ulang alik pergi belajar agama, tapi bersangka buruk dengan orang, nampak, tidak pernah mendoakan orang, maka rugi. Belajar tu untuk belajar ilmu agama untuk diterapkan dalam kehidupan harian. Bukan belajar je, bukan kita tambah koleksi ilmu tapi tak memberi manfaat. Satu dia kata apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat. Nampak tak? Kau belajar tapi tak memberi manfaat pun kehidupan kau. Masih lagi akhlak masih spoil, buruk, sangka, dendam, khianat. Dia begini puan. Maafkan orang tu alhamdulillah. Tapi Nabi pernah buat begini kepada peristiwa Indon dan juga Washi. Peristiwa pembunuhan Sayyidina Hamzah. Ini antara dalil besar ni. Kan? Nabi maafkan, tapi Nabi kata pada Washi, jika boleh aku tak nak nampak wajah engkau lah. Kenapa? Sebab setiap kali aku nampak wajah engkau, terlihat engkau, aku teringat peristiwa Sayyidina Hamzah. Berat. Sebab Sayyidina Hamzah bapa saudara Nabi, yang Nabi sangat-sangat kasih dan sayang. Sayyidina Hamzah adalah orang yang mempertahankan Nabi. Allahu Akbar. Dalam perjalanan yang sangat lama, pengorbanan yang sangat besar. Dan ketika Sayyidina Umar belum Islam lagi, Sayyidina Hamzah lah watak besar yang menghalang Sayyidina Umar untuk mengapa-ngapakan Rasulullah SAW. Sehinggalah Allah bagi hidayah kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Hamzah ni watak besar. Bila dia mentauhidkan Allah, mengikut ajaran Nabi SAW, ia telah menyebabkan sebahagian kota Mekah jadi lemah. Hebat Sayyidina Hamzah ni. Akhirnya dia dibunuh atas dendam Indon ke atas Sayyidina Hamzah. Dan Washi melakukan tugasan tersebut. Kedua-duanya Allah bagi hidayah. Nampak tak? Allah bagi hidayah kepada orang yang membunuh keluarga Nabi. Oh, besar tu. Kita ni siapa? Yang tak boleh maafkan orang. Allah Akbar. Satu. Yang kedua, Nabi kata apa? Aku tak nak lihat wajah kau kerana peristiwa itu. Jadi minta, ya Allah, aku maafkan setiap orang yang berdosa pada aku. Dan aku tahu, ya Allah, iman aku lemah. Maka aku mohon pada engkau, ya Allah, janganlah aku bersua dengan mereka-mereka yang aku telah maafkan mereka atas dosa mereka yang berat ke atas aku. Perbuatan mereka keras ke atas aku. Mana kita tak marah, dia jadi punca, mulut dia sebiji longkang. Macam puaka. Kurang ajar, tak beradab. Mulut dia lah menyebabkan dia bercerai. Orang ni bercerai. Suami isteri bercerai, berantakan tuan-tuan bertahun-tahun pasal mulut kurang ajar, longkang, busuk, tai ni. Jadi perempuan yang diceraikan ni tadi, difitnah, diaibkan, suami percaya, akhirnya diceraikan. Kau rasa perempuan ni senang-senang ke nak terima kata-kata orang tu? Susah kan? Tapi oleh kerana dia beriman pada Allah, dikukuhkan keyakinan dia pada Allah, dia tahu ni semua takdir Allah, dia maafkan. Tapi dia kata apa? Ya Allah, aku tak nak jumpa orang ni lagi. Nampak? Dia berhak. Dia berhak. Dia berhak. Tapi jangan cakap aku tak nak buat baik dengan dia. Sebenarnya buat baik ni, buat baik ni kita memang akan buat baik pada setiap orang. Sebab kita doakan, ya Allah, engkau ampunkan dosa muslimin dan muslimat. Maknanya kau masukkan dia sekali dalam doa kau. Astaghfirullahal azim lil mu'minina wal mu'minat. Maknanya kau masukkan dia dalam istighfar kau untuk dia sekali kan. Maknanya kau tetap akan buat benda baik. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa umat Islam, ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa umat Islam, ya Allah, sama ada mereka masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Maknanya orang yang kau maafkan tadi tapi kau memang sukar nak terima, termasuk dalam doa kau juga. Jadi game ni senang ni. Kau minta pada Allah, wah ya Allah, jangan orang ini tersempat dengan aku. Ya Allah, aku mohon, ya Allah, aku lemah, aku tak kuat, tapi aku maafkan dia, ya Allah, insyaAllah. Wallahu alam. Next. Daripada platform F, Abu Allah. Assalamualaikum Pak Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nak satukan hubungan adik-adik yang dah lama terputus? Sebab tu kita kena mainkan peranan paling besar. Jadi khudwah salah contoh terbaik. Di kanan dan kiri adik-adik yang berpuak tadi tu, kedua-dua mereka selesa dengan kita. Dengan cara macam tu kita boleh masuk perlahan. Sebab usia yang makin meningkat akan menyebabkan sebahagian besar orang semakin rendah ego dia, semakin lemah kesombongan, keangkuhan dia. Percayalah, insya-Allah. Orang yang semakin bertambah usia dia, kebiasaan dia, bukan kemestian dia. Bukan pasti berlaku. Kadang-kadang orang baran, makin tua makin menjadi. Ada. Dia main gatal, makin tua makin menjadi. Ada.
Tapi bila usia semakin bertambah, dah ada anak cucu, dah ada kaum keluarga sendiri, biasanya anak-anak nasihat, kita berkawan, kita baik pula dengan anak-anak dia, supaya anak-anak dia nasihatkan bapak dia. InsyaAllah kita jadi watak utama. Kamu mempunyai kedudukan yang sangat-sangat besar. Tahu tak, kamu adalah orang yang merapat, orang yang dapat kedudukan di sisi Allah SWT. Ahlullah antaranya orang yang menyatukan orang yang berantakan hubungannya, terputus silaturahim. Orang yang menyatukan silaturahim yang terputus, mulia di sisi Allah. Makam kamu sangat tinggi, tuan-tuan. Sangat tinggi. Satukan, sebab terlalu banyak manusia yang menghancurkan silaturahim, memutuskan silaturahim, menjadi sebab terputus sehubungan adik-beradik, suami isteri, mak dan ayah, bapa dan anak, ibu dan anak. Ramai orang jadi ejen macam tu. Ni lebih teruk daripada ejen Yahudi, tau tak? Lebih teruk daripada CIA, KGB dan apa saja ejen lah. Nampak tak, ni lagi teruk. Maka jadilah orang yang paling mulia di sisi Allah, sangat mulia di sisi Allah, menyatukan dua puak yang bergaduh. Maka di situ dibenarkan. And ulama mengatakan dibenarkan untuk kita menipu. Macam mana menipu tu? Katakan orang puak ni, adik-beradik yang kat sini, adik-beradik ni banyak cerita baik tentang korang. Pergi kat sini cakap macam tu juga. Dan dengan niat untuk satukan mereka, itu boleh. Rapat hubungan kamu dengan kedua puak, jadikan diri kamu khudwah hasanah, contoh yang terbaik. Kawan, kenal dengan anak-anak buah, kan? Itu adik-adik kita punya anak-anak, kan? Bina hubungan dengan mereka, insya-Allah. InsyaAllah. Dan kita makin tua, selalunya kemarahan kita akan bertambah reda, and perlahan terpadam, insya-Allah. And Allahu Akbar. Wallahu a'lam. Next. Daripada platform F Ifatul Nur. Assalamualaikum Pak Lis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditakdirkan Allah anak saya kemenangan malam tadi. Anak lelaki saya SPM, minta doakan kebaikan. Saya tak dapat daftar anak ke madrasah mengikut masa yang diberikan, minta maaf. Oh ni Sini. accident. Okey. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Dan setiap ujian Allah tu ada hikmah dia. Tu lah, pegang tu je. Setiap ujian Allah ada hikmah dia. Kita sebagai mak apa, kena belajar untuk mengenal Allah. Didik dan tarbiyah anak-anak mengenal Allah. Setiap apa yang berlaku, ada ingatan-ingatan daripada Allah SWT. Dekatlah dengan Allah supaya kamu faham apa yang sedang dibagi tahu oleh Allah SWT dalam bahasa ujian tersebut. Ujian tu untuk kita, maka kita kena faham. Dan dalam bab didikan, dalam bab tausiah, dalam bab syarahnya, dalam bab tarbiyahnya, dalam bab didikannya, kita kena belajar daripada ujian yang Allah hadirkan dalam hidup kita. Tiba-tiba dapat tahu anak berzina, nak bunuh anak tu, nak pijak dia sampai mati. Dan kadang-kadang dibantai, dibelasah, menjadikan dia makin jauh dengan kita. Akhirnya dia berzina kali kedua, kali ketiga dan seterusnya. Nampak tak? Dekat. Nak dekat. Kalau kamu nak dekat dengan ular, kamu mesti ada ilmu ular. Nak dekat dengan rimau, kamu mesti ada ilmu rimau. Kalau tak, dia tekam kamu, dia patuk kamu. Nampak tak? Nak dekat dengan anak yang liar, kamu mesti ada ilmu. Ilmu parenting skill ni ramai orang tak nak belajar. Ramai orang anggap dia dah pandai, dia hebat, dia luar biasa. Kalaupun kamu tuan guru, kalaupun kamu orang agama yang hebat, tapi belajar, kena belajar. Sebab ini cabang-cabang ilmu. Nampak tak? Seorang menguasai ilmu fiqah, belum tentu dia menguasai ilmu tauhid. Nampak tak secara spesifik. Dia menguasai ilmu hadis. Hadis banyak dia hafal, ribu-ribu. Tapi bab fiqah, ada lagi pakar yang dia kena hormati, yang dia kena respect. Macam itulah kehidupan kita. Jadi kita kena belajar menjadi berapa yang ada ilmu. Belajarlah supaya kita tidak buat silap dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam. Next. Daripada TikTok Sis Rain Blue, keluarga mentua tak suka dan cakap buruk. Ada orang dapat macam tu, kan? Kamu tahu tak apa yang tersembunyi di sebalik sabar? SABAR. Yang Allah suruh tu. Bukan gaji suruh, bukan golongan masaman suruh, bukan PM yang suruh. Allah yang suruh sabar. Kalau kamu nak kekal hubungan dengan suami kamu, kamu kena sabar dengan ujian-ujian tu. InsyaAllah berkat sabar kamu, saya doakan, dan akhirnya kamu menjadi menantu yang sangat disayangi. Sabar. Ramai orang lalui macam awak. Bukan awak seorang je, ramai, terlalu banyak. Sabar tu ada S kat situ. Apa S tu? Kalau anda datangi dengan susah, maka sabarlah jawapan dia. Maka mengiringi sabar itu, anda kena hidupkan sunnah, hidupkan solat. Solat
hidupkan, jaga solat anda dengan baik, hidupkan sunnah Nabi dengan baik. Ada 1001 perkara yang terkandung dalam sunnah Nabi. Kan? Anda hidupkan sunnah Nabi. Hidupkan dalam keluarga anda, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah titipkan kebahagiaan dalam hidup anda. Orang maki, amun, kutuk, cerita buruk tentang anda tak kasih apa-apa pun. Sebab Allah dah hadirkan satu perasaan yang Allah tak bagi pada orang lain. Orang lain koyak, terasa, tersinggung, marah, bengang. Nampak tak? Tapi Allah bagi anda satu perkara yang Allah titipkan dalam perasaan anda tenang. Anda boleh bahagia pula dengan kutukan orang. Tak apalah, biarlah. Dia mak mentua aku. Dan buruk-buruk dia pun mak kepada suami aku. Aku tak nak timbulkan konflik pada suami aku. Aku tak nak suami aku susah hati. Kalau aku nak cerita buruk mak mentua aku ke atas aku, kesian suami aku, dia susah hati. Dan aku dah ceritakan mana yang patut. Suami aku faham mak dia macam mana. Alhamdulillah. Dia pun tak entam aku. Dia pun terima. Dia kata aku sabar. Jadi sabar itu bukan suami aku yang cakap. Suami aku tolong cakap apa yang Allah kata. Jadi aku pilih sabar. Nampak tak? Aku sabar tu sebab aku ada aku ada Allah. Allah bersama dengan orang sabar. Tu janji Allah. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang sabar. Nampak tak? Maka aku kena jadi orang B. Apa tu? Bijaksana. Orang bijaksana tu sifat Nabi. Nabi bijaksana. Menguruskan masalah, mendepani masalah kena bijaksana. Dan nak dapat bijaksana tu macam ni? Minta pada Allah. InsyaAllah. Nampak tak? Last sekali apa tu? Reda. Aku reda dengan ujian ni. Aku terima. Bila aku terima, aku tak rasa sakit. Bila aku terima, aku tak rasa marah. Sebab aku dah terima. Dah bekal biasa dah. Kalau aku datang mak mentua dia buat tak tahu je. Kan? Kalau orang lain balik, bukan macam-macam dia masak, aku terima je. Suami aku kata, kita terima je. Sebab suami aku dalam keluarga pun bukan anak yang disayangi. Bukan anak yang ditimang-timangkan. Anak yang selalu menimbulkan masalah dalam keluarga. Jadi mak aku terbawa sampai suami aku dah berjaya dalam hidup pun dia terbawa. Reda, suami aku kata reda, aku terima. Aku sayang suami aku, maka kata-kata suami aku jadi pegangan pada aku. InsyaAllah. Itu je. Wallahu alam. Ada soalan? Okey, kita pun nak habis last ni sebelum kita berhenti untuk solat. TikTok Maria, Haris, anak saya baru 22 tahun. Anak saya baru 22 tahun. Baru habis belajar, dah minta nak kahwin. Dia baru kerja. Apa pendapat Haris? Kalau ikut pendapat kita, muda lagi ya, baru nak kerja. Tapi kalau ikut syarak, kalau perkahwinan itu boleh menghalang dia daripada melakukan maksiat, perkahwinan itu yang terbaik. Dan Allah jamin rezeki orang. Apa nak takut? Kamu bagi dia ilmu kekeluargaan. Kamu didik dan terbiah dia. InsyaAllah. Kan? Orang yang tidak buat maksiat, hidup ini lebih bahagia. Daripada anak kita keluar rumah, kita pun risau. Dia bawa perempuan mana? Dia ikut dandan mana? Allah Akbar. Kita risau zaman hari ini. Kan? Jumpa, bincang baik dengan lelaki tu atau dengan perempuan tu. InsyaAllah dengan keluarga dia. Wallahu alam. Kan? Jawapan tu ada pada anda. InsyaAllah. Kan? Kalau ikut daripada kirim syarak, kan? Kena kahwin, teruskan. Sebab apa? Dapat menghalang maksiat. Bila anak kita buat maksiat, kita boleh hidup bahagia. Tenang, tidur pun kita InsyaAllah. Wallahu alam. Saya serah kepada Saudara Safiq. Saya undur diri. Terima kasih atas komitmen anda lah bersama dengan Pak Haris, insyaAllah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, Alhamdulillah kita telah pun sampai ke penghujung live bersama dengan Pak Haris. Terima kasih sekali lagi kepada tuan-tuan dan puan kerana sudi meminjamkan masa anda untuk sama-sama kita duduk dan mendengar perkongsian yang menarik daripada Pak Haris, insya-Allah. Dan sini pun dah masuk waktu Zuhur. Salam Zuhur untuk semua dan salam Rejab untuk semua sahabat-sahabat syurga yang menonton daripada ketiga-tiga platform ni. Kita ada TikTok, di platform F dan platform Y, insya-Allah. Mudah-mudahan kan Allah ganjarkan kita semua dengan pahala berlipat kali ganda sebab kita hadir ke majlis ilmu dan kita menunaikan apa yang Allah perintahkan, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, saya tak nak bercakap panjang, just saya terus rangkumkan terus kepada tuan-tuan kepada perempuan yang ingin membantu ekonomi Madrasah Pak Haris, anda bolehlah membuat sumbangan kepada Madrasah Pak Haris. Caranya mudah saja. Kalau daripada TikTok boleh dapatkan di profile, kalau di platform F dan Y ada di ruangan komen. Seterusnya juga jangan lupa juga untuk support TikTok terbaru daripada Pak Haris, iaitu Kambing Bajet Madrasah, di mana anda boleh dapatkan info berkaitan dengan kambing, untuk dapatkan kambing daripada masa kami untuk buat akikah ataupun kambing golek dan seumpamanya. Untuk majlis-majlis keramaian pun boleh, insya-Allah, mudah-mudahan dipermudahkan.
Dan seterusnya juga Pak Aris juga ada bangunkan projek Ramadan iaitu info air ikrar syifa Ramadan, di mana anda tajuk air ini dan kita akan edarkan ke masjid-masjid yang terpilih sekitar negeri Melaka sepanjang Ramadan tahun ini insya-Allah. Okey teman, salam Zoom untuk semua, salam Rejab. Jumpa esok insya-Allah. Dan mudah-mudahan dipermudahkan segala urusan kita semua dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.